Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan bincang soalan unit 8 asid dan alkali dalam buku aktiviti. Kenal pasti kertas litmus. Baik, tulis tarikh dahulu, tarikh esok iaitu 12 Oktober 12/10/2021. Kemudian pilih bentuk kertas litmus dan warnakan dengan warna yang betul. Di sebelah ni cikgu dah buat contoh, kertas litmus bentuknya petak. Jadi dan warnanya merah dan biru. Kita akan ambil warna merah dan biru. Okey. Warna merah dulu. Kemudian kita akan warnakanlah. Okey. Nanti awak ambil pensel warna, warnakan macam ni. Okey, ni petak. Yang lain bukan bentuk petak yang betul, kan? Yang lain ni. Okey, satu lagi adalah warna biru. Biru dia biru macam cair sedikit. Tapi apa-apa biru pun boleh lah. Kalau awak buat warna biru macam ni pun, okey. Okey. Baik, seterusnya. Kertas litmus berwarna, kita akan tulis di sini. Kertas litmus berwarna merah dan biru. Ia digunakan untuk menguji bahan yang bersifat, ada 3 yang kita belajar, iaitu bahan berasid, bahan bersifat asid, bahan beralkali atau neutral. Okey, kita sambung muka surat kedua. Saya berubah warna. Warnakan kertas litmus dengan warna yang betul sebelum diuji. Bahan berasid. Okay, bahan berasid iaitu daripada biru kepada warna merah. Jadi, mula-mula kita warnakan ni, kedua-dua ni biru. Okay, macam mana cara nak ingat? Cikgu kata ingat BM. BM. Biru kepada merah. Daripada kertas litmus biru bertukar kepada warna merah. Okay, jadi selepas diuji, warnanya akan berubah menjadi warna merah. Ini bahan berasid. Biru ke merah. Pakai pensel warna nanti warnakan. Okey, bahan beralkali pula. Bahan beralkali daripada merah, sini merah, ke selepas diuji dia akan jadi warna biru. Terbalik dengan yang asid tadi. Merah kepada biru. Okey. Beralkali merah bertukar kepada warna biru. Okey, bagaimana pula dengan bahan neutral? Bahan neutral dia tidak berubah warna. Contoh kalau kita masukkan kita punya kertas litmus berwarna biru, bila diuji pun sama, tetap biru. Kalau kita masukkan kertas litmus berwarna merah, bila diuji pun sama, tetap berwarna merah. Maksudnya tiada perubahan. Tiada apa-apa perubahan. Okey, nanti warnakan macam ni. Okey, seterusnya. Kertas bahan berasid, iaitu kertas litmus berubah warna daripada, tulislah, biru kepada merah. Macam mana cara nak ingat? Kan cikgu kata ingat cikgu BM. Cikgu BM muka dia masam aja. Masam tu asid. Masam tu asid. Ingat macam tu. Okay, cikgu BM. Cikgu Bahasa Melayu. Okay. Bahan beralkali. Kertas litmus berubah warna daripada merah kepada biru. Dan bahan neutral kertas litmus tidak berubah warna. Tidak berubah warna. Merah tetap merah. Biru tetap biru. Tidak berubah warna. Untuk soalan aktiviti 3, cikgu dah sediakan video. Jom kita tengok. Bagi aktiviti 3, jalankan penyiasatan untuk menguji bahan di bawah menggunakan kertas litmus. Tulis pemerhatian kamu pada ruang di bawah.
Contoh bahan yang pertama adalah sabun. Apabila menggunakan kertas litmus merah, ia bertukar menjadi warna biru. Jadi kita akan tulis kat sini, merah bertukar kepada biru. Merah kepada biru. Biru pula tiada perubahan. Jadi biru tetap menjadi biru. Okay, sekarang kita tengok yang kedua, iaitu pembersih muka. Pembersih muka, dia mengubah merah ke biru. Sama juga macam sabun, merah ke biru. Kemudian biru tiada perubahan. Jadi biru kepada biru. Sekarang kita tengok kicap. Kicap menukarkan biru kepada warna merah, merah tiada perubahan. Jadi kita akan buat kat sini, merah tetap menjadi merah dan biru akan bertukar kepada warna merah. Maka kicap adalah asid. Okey, seterusnya air asam jawa. Air asam jawa bila masukkan kertas litmus merah tiada perubahan, biru bertukar menjadi merah, maka dia berasid. Jadi kita akan buat kat sini, merah kepada merah, biru bertukar kepada merah. Jadi air asam jawa adalah asid. Seterusnya, minyak masak. Minyak masak, kedua-duanya tiada perubahan. Biru tetap menjadi biru, merah juga tetap menjadi merah-merah, kepada merah, biru pun kepada biru juga tiada perubahan. Baik, seterusnya ialah air soya. Air soya juga tiada perubahan pada kedua-duanya. Apabila tiada perubahan, bahan itu bersifat neutral. Jadi, merah tetap merah, biru tetap biru. Baik, berdasarkan keputusan di atas, kelaskan bahan berasid, berakali dan neutral. Okey, baik, kita tulis. Bahan berasid di sini, bila kita tengok, adalah kicap. Bahannya adalah kicap. Dan satu lagi adalah air asam jawa. Sebab dia menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Baik, akali pula dia menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Kat sini contohnya adalah sabun dan pencuci muka. Sabun dan pembersih muka. Dan akhir sekali, neutral, tiada perubahan kedua-duanya. Jadi jawapannya adalah minyak masak dan air soya. Minyak masak dan air soya. Okey, itulah yang kita dapat daripada aktiviti 3. Terima kasih. Untuk sifat bahan berasid, cikgu dah sediakan juga video. Jom kita tengok sama-sama. Hai semua, kita akan menguji sifat bahan berasid buku aktiviti muka surat 72. Bahan-bahannya adalah jus asam jawa, air teh dan kicap. Jus asam jawa, kertas litmus merah tiada perubahan. Kertas litmus biru bertukar kepada merah. Air teh pun sama. Biru bertukar kepada merah. Kertas litmus merah tiada perubahan. Rasanya, rasa air teh kelat, manakala apabila disentuh agak perit. Kemudian, bila menggunakan kicap, sama juga kertas litmus merah tiada perubahan. Apabila menggunakan kertas litmus biru bertukar kepada warna merah. Ia menunjukkan ketiga-tiganya adalah bahan berasid. Kicap rasanya masin dan sentuhannya adalah perit. Inilah kesimpulannya yang kita belajar hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, kita akan tulis jawapan dalam buku aktiviti bersama-sama. Ujian 1, uji bahan di atas menggunakan kertas litmus merah dan biru. Bila kita tengok video tadi, jus asam jawa hanya menukarkan kertas litmus biru kepada warna merah. Tapi merah tiada perubahan. Jadi merah tetap kepada warna merah. Biru menjadi merah. Ujian kedua, rasa sedikit bahan. Okey, rasa sedikit bahan di hujung lidah. Asam jawa sebenarnya rasa masam. Ujian ketiga, sentuh dengan hujung jari. Okey, apabila disentuh dia agak perit. Okey. Baik, air teh. Air teh merah tetap merah. Biru bertukar, kertas litmus biru bertukar menjadi warna merah. Okey, rasanya bila rasa di hujung lidah dia kelat, rasa kelat air teh. Okey, kemudian bila disentuh rasanya perit. Okey, kicap. Kicap merah ke merah. Kertas litmus biru menjadi merah. Dan bila rasa pada lidah masin dan bila disentuh ia perit. Okey.
Jadi kalau tengok kat sini, semua kita tulis ni semua merah lah. Merah, 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 merah semua. Okey, perubahan warna ketal litmus. Yang tadi kita buat, kesimpulannya semua sama. Iaitu dia cuma menukarkan warna ketal litmus biru kepada merah sahaja. Sebab kita uji ni sifat bahan berasid. Rasa, ada 3 rasa. Asam jawa tadi, rasa masam. Lagi, air teh rasa kelat, masam, kelat, dan satu lagi kicap rasa masin. Sentuhannya semua sama. Bila berasid, kebanyakannya sentuhannya rasa perik. Soalan seterusnya, bolehkah kita menentukan sifat bahan berasid hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Jawapannya kat sini dia tulis tidak kerana, kemudian kamu sambung. Tidak kerana rasa dan sentuhan tidak boleh dijadikan penunjuk saintifik kerana tidak semua bahan yang berasa masam bersifat asid dan tidak semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali. Kita pergi kepada soalan seterusnya, sifat bahan beralkali. Okey, untuk sifat bahan beralkali, cikgu dah sediakan juga video. Mari kita tonton bersama. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan menguji sifat bahan beralkali dalam buku aktiviti muka surat 73. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah larutan kapur sirih, jus sawi dan jus pucuk betik. Mula-mula kita rendamkan kedua-dua ketal litmus merah dan biru ke dalam larutan yang ingin kita uji. Biarkan seketika. Kemudian, kita akan dapati kertas litmus merah bertukar kepada biru dalam larutan kapur sirih. Rasanya pahit, sentuhannya licin. Begitu juga jus sawi. Ia menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Biru tiada perubahan. Rasanya pun sama, pahit dan licin. Begitu juga jus pucuk betik. Ia menunjukkan ketiga-tiganya adalah alkali. Inilah yang kita belajar hari ini. Sekian. Terima kasih. Okey, sekarang kita dah boleh buat dalam buku aktiviti. Ujian pertama. Uji bahan di atas menggunakan ketal litmus merah dan biru. Larutan kapur sirih merah akan bertukar menjadi warna biru. Larutan kapur sirih merah bertukar menjadi warna biru. Biru pula tiada perubahan. Jadi biru kepada biru. Ujian 2, semasa rasa sedikit larutan kapur sirih. Yang ni kena hati-hati ya, awas. Okey, sebenarnya rasa larutan kapur sirih adalah pahit. Dan ujian 3, sentuh dengan hujung jari. Semasa sentuh rasanya licin. Okey, jus sawi merah bertukar kepada warna biru. Biru pula tiada perubahan, tetap biru. Ujian kedua pun rasa pahit dan ujian ketiga bila disentuh licin. Untuk jus pucuk betik, merah bertukar kepada warna biru. Biru tiada perubahan, biru kepada biru. Semasa rasa jus pucuk betik pahit. Sentuhan licin. Okey, soalannya yang ke bawah, sifat umum bahan beralkali. Perubahan warna kertas litmus sebenarnya berubah daripada merah ke biru. Berbeza dengan asid tadi. Ni merah ke biru. Rasanya semuanya sama, rasa pahit. Tapi ada juga yang rasa pahit, tetapi dia bukan alkali ya. Okey, sentuhan adalah licin. Okey. Untuk soalan seterusnya, bolehkah kita menentukan sifat bahan beralkali hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Jawapan sama macam tadi, tidak, kerana rasa dan sentuhan tidak boleh dijadikan penunjuk saintifik kerana tidak semua bahan yang berasa masam bersifat asid dan tidak semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali. Baik, seterusnya kita buat sifat bahan neutral. Untuk ini, cikgu sediakan juga video. Mari kita saksikan bersama-sama.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita akan menguji sifat bahan neutral dalam buku aktiviti muka surat 74. Bahan yang digunakan larutan garam, larutan gula dan air mineral. Mula-mula kita akan letakkan kedua-dua kertas litmus ke dalam setiap larutan yang diuji dan biarkan seketika. Didapati kertas litmus tidak berubah warna, ia bersifat neutral. Garam rasanya masin, sentuhannya adalah perit. Gula rasanya manis, sentuhan pula melekit. Manakala larutan air mineral rasanya tawar dan sentuhannya kurang licin. Ketiga-tiga larutan ini bersifat neutral kerana tidak mengubah kertas litmus. Baik, sekarang kita cuba jawab bersama-sama. Untuk larutan garam, merah tidak berubah. Merah kepada warna merah. Kertas litmus biru pula, bila dimasukkan tadi, biru tetap biru. Ujian 2, rasa sedikit. Larutan garam bila rasa dia masin. Okey, sentuh dengan hujung jari, rasanya perit. Baik, larutan gula, merah kepada merah. Larutan gula, larutan litmus biru tetap menjadi biru. Kalau rasa gula, kita dah tahulah dia manis, rasanya manis. Kemudian apabila disentuh dengan hujung jari, ia melekit. Okay, untuk air mineral pula, untuk air mineral sama, merah bertukar kepada warna, tak bertukar dia sama juga merah kepada merah, biru pun biru. Air mineral bila rasa sedikit pada hujung lidah, rasanya tawar dan apabila disentuh dengan hujung jari, dia kurang licin. Okey, perubahan warna kertas litmus. Adakah berlaku perubahan warna? Tidak. Jawapannya yang bawah. Tidak berlaku perubahan warna. Rasanya, okey, yang larutan garam masin. Larutan gula manis. Dan rasa air mineral tawar. Okey, sentuhan. Sentuhan masin kalau garam perit. Larutan gula melekit dan kalau air mineral tidak licin atau kurang licin. Okey, bolehkah kita menentukan sifat bahan neutral hanya melalui sentuhan dan rasa? Mengapa? Jawapannya sama macam tadi. Tidak, kerana rasa dan sentuhan tidak boleh dijadikan penunjuk saintifik kerana tidak semua bahan yang berasa masam bersifat asid dan tidak semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali. Ini sama macam jawapan yang tadi, yang atas juga. Okay, sekarang kita pergi soalan seterusnya. Kaedah lain menguji sifat asid dan alkali. Yang ini pun cikgu sediakan video. Mari kita saksikan. Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita akan meneroka pengganti kertas litmus. Buku teks muka surat 112. Ini adalah alat dan bahan yang kita akan gunakan. Mula-mula kita rebus terlebih dahulu untuk dijadikan ekstrak kubis ungu, ekstrak bunga raya dan ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit. Mula-mula kita akan masukkan 5 ml perahan air limau nipis dan 5 ml soda bikarbonat. Kemudian kita akan titiskan ekstrak kunyit dan perhatikan perubahan warna. Didapati limau nipis tiada perubahan. Pada larutan soda bikarbonat, ia berubah menjadi warna merah. Kedua, kita menggunakan ekstrak kubis ungu. Apabila dititiskan kepada air limau nipis, diperhatikan ia berubah kepada warna merah. Kemudian dititiskan kepada
soda bikarbonat, larutan soda bikarbonat, ia berubah kepada warna hijau. Ketiga, kita gunakan ekstrak bunga raya. Apabila dititiskan kepada limau nipis, ia berubah kepada warna merah. Kemudian, titiskan ekstrak bunga raya kepada larutan soda bikarbonat, ia berubah menjadi warna hijau. Kesimpulannya, ada bahan yang boleh menjadi pengganti kertas litmus seperti ekstrak kunyit, ekstrak kubis ungu dan ekstrak bunga raya. Selepas menonton video tadi, kita boleh jawab soalan ni. Kaedah lain menguji sifat asid dan alkali. Aisyah ingin menguji sifat beberapa bahan tetapi kertas litmusnya telah habis. Apakah bahan lain yang boleh diproses oleh Aisyah untuk menggantikan kertas litmus? Warnakan jawapan. Okey, jadi kita boleh warnakan. Contoh, kunyit warna kuning kan? Okey, jadi kita ambil warna oranye. Okey, kita ambil warna, kita warnakan. Okey, ekstrak kunyit. Lagi bunga raya. Okey, bunga raya warna merah, warnakan. Dan satu lagi apa tadi? Satu lagi ialah kubis ungu. Okey, jadi kita ambil warna ungu. Kat sini tak ada warna pekat ungu Kita bolehlah pakai yang ni. Okey, kubis ungu. Okey, kita warnakan macam ni. Sebab ada 3 je. Baik, seterusnya dengan menggunakan enjin carian, tulis cara menguji bahan berasid dan beralkali menggunakan salah satu bahan tersebut. Okey, jadi sebenarnya kita boleh ambil dekat buku teks saja, iaitu pada halaman 112 kita akan ambil yang ni, mula daripada langkah-langkah ni sampai nombor 5. Kemudian nanti masukkan dekat dalam jawapan. Okey, kita akan masukkan jawapannya yang tadi daripada buku teks tu, salin balik langkah-langkah. Masukkan 5 ml perahan air limau nipis dan 5 ml larutan soda bikarbonat ke dalam piring petri. Kedua, titiskan. Kita buat semua langkah-langkah ni sampai nombor 5 dekat ruangan kosong yang disediakan ni. Okey, gambar tak perlu lukis. Awak cuma tulis saja. Okey, kita dah sampai ke muka surat yang terakhir dalam buku aktiviti. Kegunaan bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan. Tulis contoh bahan berasid dan beralkali yang digunakan dalam kehidupan seharian. Yang ini kita boleh tengok dalam, kita boleh rujuk buku teks dalam halaman 111. Okey, kita tengok kat sini. Bahan berasid, beralkali dan neutral di sekeliling kita. Selain bahan makanan, terdapat bahan lain di sekeliling kita yang bersifat asid, alkali atau neutral. Bahan ini digunakan dalam bidang pertanian, perubatan, kesihatan dan perindustrian. Contoh kat sini, bahan pertanian, ayahnya meletakkan kapur sebab kapur bersifat alkali. Dia mengurangkan keasidan tanah. Yang kedua, perubatan. Bahagian dalam bidang perubatan, sengat tumbuhan tu sebenarnya bersifat alkali. Jadi sapukan cuka tu bersifat asid supaya rawatan awal dapat dibuat. Yang ketiga, produk kegunaan isi rumah. Ibu menghilangkan rasa licin dengan meletakkan asam jawa. Asam jawa tu bersifat asid. Okey. Baik, sekarang kita cuba buat jawab dalam soalan aktiviti tadi. Okey, tulis contoh bahan berasid dan beralkali yang digunakan dalam kehidupan seharian. Yusuf menjaga kesihatan gigi dengan menggunakan, jawapannya, menggunakan ubat gigi. Sebab ubat gigi bersifat alkali. Kedua, Pak Rosli menabur apa? Menabur kapur kapur yang bersifat alkali ke atas batas tanaman bagi mengurangkan sifat asid pada tanah. Yang ketiga, Ibu Alia menyapu cuka. Cuka ni bersifat asid pada pipinya yang disengat tebuan bagi rawatan awal. Dan keempat, Mak Siti melumurkan tangannya dengan limau. Dengan limau nipis yang bersifat asid.
bagi menghilangkan rasa licin di tangannya yang terkena peluntur pakaian. Okey, cikgu harap semua boleh tulis dengan cantik dan kemas dalam buku aktiviti semua. Terima kasih.